Selalunya, selagi tim tu tak menang, selagi itulah mereka akan pulun untuk cari kemenangan yang pertama. Untuk game yang terakhir pada minggu ni, kita dapat menyaksikan sekali lagi pasukan Kedah dapat meneruskan momentum kemenangan mereka buat kali keempat secara berturut-turut. Walaupun kita boleh kata ada beberapa halangan lah sebelum game Kedah bertemu dengan Sabah FA ni. Ialah dengan alus start kena PKPD, lepas tu dah nak tukar venue, dah kena delay sampai hari Isnin pula. Yang mana benda tu memendekkan masa recovery player sebelum sampai ke game seterusnya. Lepas tu bila sampai dekat Stadium Ceras ni, hujan pula dengan bermain dalam keadaan padang yang basah. Tapi tak apalah, orang kata susah-susah dahulu, senang-senang kemudian kan. Mana nak tahu ada rezeki lebih boleh lekat duduk dekat nombor 2 tu sampai habis liga kan. Sebelum game, Coach Aidil ada bagi tahu yang mana depa takkan pandang rendah kepada pasukan Sabah ni. Walaupun seperti mana yang kita tahu pasukan Sabah ni tak ada lagi kemenangan dalam 3 game yang lepas. Iyalah, sebab selalunya selagi tim tu tak menang, selagi itulah depa akan pulun untuk cari kemenangan yang pertama. Lagi-lagi bila berdepan dengan tim atasan liga pula kan. Lagilah depa semangat. Dan bagi pasukan Sabah, walaupun depa ni masih tak mencatatkan kemenangan macam yang aku bagi tahu tadi, tapi coach Sabah ni tetap percaya dengan pemain-pemain dia. Yang mana depa menunjukkan peningkatan yang positif dari game demi game. Dan mungkin depa boleh melakukan sesuatu dalam game ni dengan momentum yang ada dalam pasukan Sabah ni untuk terus kekal dalam Liga Super pada musim depan. Untuk line up pasukan Sabah, depa ada buat 2 orang pertukaran player di bahagian defense dan bahagian sayap, yang mana depa masukkan semula Maxus Musa. Dan bagi pasukan Kedah pula, depa pun ada buat 2 pertukaran, yang mana Syahril masuk menggantikan Ifat yang mengalami kecederaan pada minggu lepas, dan Renan Alves menggantikan Nur Fikri. So secara automatiknya Syakir Hamzah akan bermain sebagai left back. Aku tak kisah sangat lah yang tu, sebab memang dekat national team Singapura pun Syakir ni bermain di posisi left back. So memang dia boleh bermain lah di posisi itu. Kalau kita tengok on paper, aku rasa memang tak perlu dibincangkan lagi. Advantage memang lebih kepada pasukan Kedah berbanding pasukan Sabah. So start saja game, kita boleh tengok dua-dua tim ni bermula dengan tempo yang agak perlahan. Aku rasa mungkin disebabkan atas faktor padang yang agak basah. Iyalah, sebab dah 2 hari berturut-turut hujan dekat KL tu. Aku tak kata kat Kedah saja tau, tim Sabah pun sama juga. Tapi perbezaan yang kita boleh nampak dalam game ni, minit ke minit kita boleh nampak Sabah dah mula untuk settle down bagi mendapatkan rentak permainan depa. Dan hasilnya depa dapat control ball di bahagian tengah. Kalau hampa tengok betul-betul dalam game ni, kita boleh nampak Kedah ni macam agak struggle untuk menyesuaikan diri di atas padang. Dan bukan yang tu saja, gameplay pun kita boleh nampak berbeza daripada game-game yang sebelum ni. Kalau sebelum ni depa tak boleh bermain secara pressing, sekurang-kurangnya depa akan tetap control ball. Tapi untuk game kali ni, dua-dua gameplay tu depa tak dapat terjemahkan di atas padang. Sebaliknya, apa yang kita boleh nampak, Sabah pula yang control ball dan press bahagian defense pasukan Kedah. Serangan pasukan Sabah ni, kita boleh tengok dia tertumpu di bahagian sayap sebelah kiri mereka. Lagi-lagi bila Rizal tinggalkan tempat dia untuk overlap, waktu itulah masa yang terbaik untuk pasukan Sabah ni attack melalui pemain sayap mereka, yang mana sering kali akan bagi masalah kepada defense pasukan Kedah. Tapi sayangnya pasukan Sabah ni, mereka kurang klinikal dalam aspek penyudah. Sebab tu mereka tak boleh nak convert peluang yang ada kepada gol. Dan yang itulah yang membezakan pasukan Kedah ni dengan pasukan Sabah. Walaupun Kedah hanya dapat 1-2 peluang untuk buat counter attack, tapi striker Kedah ni dapat convertkan peluang tu kepada gol. Dalam masa yang sama, aku pujilah pada tim Sabah. Walaupun depa yang kena gol dulu, tapi reaction depa untuk cari gol penyamaan tu memang cepat. Dan hasilnya, depa dapat gol penyamaan selang seminit lepas daripada gol Kedah. Laju tak laju? Walaupun ada yang akan kata gol tu berpunca daripada kesilapan yang dilakukan oleh bahagian defense, tapi bagi aku kalau Sabah tak attack, mana nak mainnya kesilapan tu kan? Masalah Kedah dalam game ni, depa kurang kreatif dan penguasaan bola di bahagian tengah. Sebab itulah kita boleh nampak Kedah tak boleh nak bermain dengan gameplay yang sama macam sebelum-sebelum ni. Untuk separuh masa yang kedua, pertukaran Amirul dengan Azamuddin pada minggu ni boleh dikatakan tak memberi impak yang besar pun pada gameplay Kedah. Yang mana Kedah masih mencari rentak untuk cari gol kemenangan. Sampailah ke minit ke-70, lepas Hadin ditukarkan dengan Fayyad,
Yang ni barulah orang kata game changer. Kita boleh nampak dengan kelincahan yang ada pada Fayyad ni, sekaligus dia merubah gameplay Kedah pada waktu tu. Dan last kali dia dapat assist 1 gol dan dia dapat jaringkan gol ketiga buat Kedah. Ni lah orang kata kecil-kecil bukan kecil saja. Dia punya turning tu 2 orang player Sabah terkena. Lepas daripada gol ketiga ni, kita boleh nampak moral tim pasukan Sabah ni memang down habis lah. Gol daripada Fayyad ni lah yang membunuh semangat depa untuk melawan sampailah ke whistle penamat. Tapi apa-apa pun kredit perlu diberikan kepada pasukan Sabah. Depa punya semangat juang untuk dapat 3 mata penuh tu memang kita boleh nampak di atas padang. Cuma sayangnya final pass depa je yang tak kena. Kalau dah, aku rasa silap-silap pasukan Kedah pun boleh terkena. Dan player yang mencuri perhatian pada minggu ni, siapa lagi kalau bukan Fayyad? Masuk 20 minit pun dah dapat man of the match. Power tak power. So aku rasa tu saja ulasan aku untuk game ni. Dan pemenang untuk kontes minggu lepas, tahniah Mr. Aziz Fakir. Jarak K. Dengan komen dia, aku suka tengok BBSK, ulasan yang jelas dan orang senang nak faham, terbaik. Terima kasih. So nak claim hadiah kontes ni macam biasa, PDM dekat link IG yang ada dekat description. Dan bagi yang nak menyertai kontes ni pada minggu ni, apa yang perlu hampa buat? Hampa hanya perlu komen apa-apa saja komen di ruang komen di bawah. 3 kali komen aku ulang tu. Dan BBSK akan pilih seorang pemenang pada minggu hadapan. Jangan lupa untuk subscribe channel ni untuk dapat berita yang lebih menarik lagi tentang bola sepak yang ada di Malaysia ni. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang.